Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Pada video-video yang lalu saya telah menjelaskan tentang makrifah secara ringkas, dan video yang terakhir saya telah menjelaskan tentang bahawa awal-awal agama itu iaitu mengenal Allah. Dengan arti kata yang lain, mengenal Allah secara ijmali adalah satu kewajipan dan ia satu adalah pintu bagi agama, bagi orang-orang yang ingin beragama. Bahkan seperti orang-orang yang mahu masuk Islam seperti Kristian, pertama-tama kali diajarkan satu asas, iaitu Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem ataupun garis panduan ataupun turutan perjalanan ataupun metod yang kita perlu tahu untuk makrifah. Punca makrifah iaitu Quran dan Hadis, tidak ada lain. Quran dan Hadis itulah punca asas kita untuk mengenal Allah, kerana ia adalah firman Allah. Jadi kita untuk mengenal dia, kita mesti melalui apa yang dia katakan pada dirinya. Dengan arti kata, kita mengenal Allah dengan apa yang Allah firmankan kepada kita, apa clue yang Allah Ta'ala beritahu. Kerana itulah petunjuk bagi kita untuk mengenal dia. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, maksudnya inilah kitab yang tiada keraguan dari Tuhanmu, yang menjadi petunjuk bagi orang yang mahu bertakwa, iaitu orang yang mahu mengesakan Allah, orang yang mahu mengabdi diri kepada Allah, dan orang yang mahu merasakan Allah Ta'ala itu hadir pada diri dia. Baik. Setelah itu kita hendaklah mengetahui apakah clue yang Allah Ta'ala bagi tahu untuk kita mengenal dia. Baik, kita ambil satu clue, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 190. Maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah dan rahmat Allah. Ini salah satu tanda, salah satu clue yang Allah berikan supaya kita mengenal dia. Kita tengok langit dan bumi, malam dan siang, pertukaran ni, siapa yang menjadikan? Dialah yang menjadikan. Itu yang pertama. Baik, kita terus lagi yang clue yang kedua yang Allah Ta'ala berikan pada kita supaya kita dapat mengenal dia. Dalam surah surah apa ya? Surah Az-Zariyat ayat 21. Apakah maksud dia? Maksud dia, dan pada diri kamu sendiri apakah kamu tidak memerhatikan? Surah Az-Zariyat ayat 21. Ayat 21. Artinya pada diri kita ini terdapat tanda untuk mengenal Allah. Kita akan lihat pada diri kita terdapat tanda kita mengenal Allah. Secara mudahnya, dalam Quran mengatakan Allah Ta'ala itu wujud. Tanda pada diri kita, kita pun wujud. Tanda Allah Ta'ala mengatakan dia berkuasa. Pada diri kita, tandanya kita ada kederat. Kudrat. Bak kata orang Melayu, kederat. Allah Ta'ala menentukan tanda pada diri kita, kita pun menentukan. Kita nak buat apa, kita tentukan dulu. Demikian juga Allah Ta'ala berilmu. Tengok pada diri kita, kita pun ada ilmu. Kita tahu. Cuma perbezaannya ialah Allah Ta'ala kata, aku berbeza dengan kamu. Laisa kamitslihi. Jadi dengan arti kata yang lain, hakikat kita ini tak sama dengan Allah. Sama hanya pada nama
tak sama pada hakikat. Allah Ta'ala, ya, kaunuhu qadiran, kita hanya qadiran sahaja. Kaunuhu kita tak ada. Baik, ini disokong oleh kalam ulama, ya, yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Maksudnya barang siapa kenal akan dirinya, kenal ia akan Tuhannya. Kalam ini dalam kitab-kitab tasawuf disebahkan kepada Nabi SAW. Tetapi menurut ahlul hadis, ia adalah perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Saya tidak mahu mempertikaikan ataupun mengkritik tentang hal ini. Cuma saya mahu mengambil apakah maksudnya. Maksudnya barang siapa kenal dirinya, dikenal akan Tuhannya. Ya. Dan juga kalam ini dinisbahkan kalau tak silap saya kepada Tuk Badung. Tapi itu bukan jadi topik. Jadi barang siapa kenal dirinya, kenal dia akan Tuhannya. Kenal dirinya rata-rata, maka kenal Tuhan yang nyata. Kenal diri kamu dicipta, kenal Tuhanmu yang mencipta. Kenal dirimu yang berkata-kata, kenal Tuhanmu yang maha berkata-kata. Kenal dirimu yang lemah, kenal Tuhanmu yang gagah. Dan kenal diri ini, kita masuk sedikit tentang kenal diri. Kenal diri ini, kenal zahir dan kenal batin. Kenal zahir kita ini daripada apa? Daripada tanah. Unsur-unsur daripada tanah. Daripada tanah dihisap oleh unsur tanah, unsur-unsur zat tanah dihisap oleh tumbuh-tumbuhan. Dan kita menggunakan tumbuh-tumbuhan itu, kita makan. Nasi kita makan dari tumbuhan. Ulam kita makan dari tumbuhan. Buah tomato kita makan dari tumbuhan, daripada zat tanah. Berasal kita daripada tanah. Kembali kita kepada tanah. Dan juga kita kena kenal diri kita yang dalam, di dalam. Bila kita sebut kita, inilah di dalam. Yang di dalam inilah kita. Cuma zahir ini adalah manifestasi yang di dalam. Yang di dalam ini apa? Latifah Rabbaniyah. Satu jisim halus yang dicipta oleh menjadi rahsia Tuhan. Dan di dalam ini terdiri daripada satu entiti, iaitu Latifah Rabbaniyah, yang kerjanya 4 atas nama 4: roh, nafsu, akal, hati. Kita naklah kenal. Apabila kita kenal asal kita ini, zahir kita daripada tanah, kita naklah kenal asal batin ini, ya, ini kekitaan ini daripada Tuhan. Allah Ta'ala mencipta tanah daripada tanah jadi kita. Allah Ta'ala cipta Latifah Rabbaniyah kita ini, kemudian dimasukkan ke dalam jasad sebagai sangkar. Zahir, batin dari Allah. Cuma kita hendaklah mengetahui bagaimana asal puncanya. Zahir kita ini daripada tanah. Asal kita ini daripada kejadian yang Allah Ta'ala cipta yang menjadi rahsianya. Inilah sistem yang benar dalam ma'rifatullah. Pertama, kita memerhatikan apa yang Allah Ta'ala katakan tentang dirinya. Kemudian kita ambil clue yang apa Allah Ta'ala katakan. Macam mana kita nak mengenal Allah. Iaitu tengok pada langit dan bumi dan tengok pada diri. Kenal, tahu langit dan bumi ini adalah tanda-tanda kebesaran dia, kekuasaan dia, kebijaksanaan dia. Kenal diri kita ini sebagai tanda tempat untuk kita melihat ataupun memahami sifat dia. Ini hendaklah difaham. Jangan kita tersalah dalam sistem ataupun metod mengenal Allah. Kita ambil kias yang lain seperti bayang-bayang dan punya bayang-bayang. Laut, ombak, laut, air dan ombak. Tetapi menyalahi akan sistem yang Allah Ta'ala sendiri katakan kepada kita. Ini kena jaga-jaga. Ya. Kerana apa? Ada orang yang mengenal Allah dengan jalan kias. Laut
air dan ombak. Dari air asalnya ombak. Dari laut asalnya air. Jadi kita ini berada di dalam air, berada di dalam zat Allah. Zat kita di dalam zat Allah. Tanpa zat Allah kita tidak wujud. Tanpa zat Allah, seperti air kita di dalam air, seperti ombak di dalam air, air di dalam laut. Ini satu kiasan yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah jika tidak difaham dengan betul. Ya, saya ulang, jika tidak difaham dengan betul. Kerana ulama-ulama tahqiq, ulama sufi memberikan kias untuk kita memahami bagaimana kita nak mengenal Allah. Ya. Bukan kias itu dijadikan hakikat, itulah Allah, tidak. Jadi kesimpulannya, jalan mengenal Allah naklah betul. Pertama melalui Quran, kedua melalui clue yang Allah Taala sebutkan dalam Quran. Yang kemudian dipecahkan ataupun diperluaskan oleh ulama. Ya, oleh ulama. Bagaimana kaedahnya? Ya. Jadi sekian dulu. Saya akan sambung kemudian secara terperinci bagaimanakah kita mengenal diri kita. Ya, mengenal zahir kita dan batin kita. Daripada mana kita berasal. Ya. Seperti yang dikatakan orang, dikatakan dalam hadis qudsi, aku adalah perbenaran yang tersembunyi. Maka aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenal aku. Saya akan jelaskan mengikut pandangan ilmu tahqiq dan mengikut pandangan ilmu tasawuf, bukan mengikut pandangan akal semata-mata. Ya. Jadi sekian dulu, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.